Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, seperti di mesyuarat harian biasa, pihak PDRM akan melaporkan mengenai tindakan mereka bagi memastikan pematuhan ini dapat ditingkatkan lagi. PDRM bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan sebanyak 737 sekatan jalan raya dan melakukan pemeriksaan ke atas 403,336 kenderaan. Mereka juga melakukan sebanyak 25,614 pemeriksaan mengejut, iaitu sebanyak di antaranya adalah 4,564 di premis-premis tertentu. Semalam, seramai 483 individu telah pun dituduh di mahkamah. Dari segi sekatan jalan raya dan lain-lain pemeriksaan, pihak polis telah pun menahan seramai 524 individu kerana melanggar PKP, di mana 451 direman dan 73 dijamin. Jika kita lihat dari segi perbandingan, tangkapan 2 April adalah 524 berbanding dengan tangkapan pada 1 April adalah seramai 562 orang. Jadi terdapat penurunan sebanyak 6% dari segi tangkapan ataupun penahanan. Semalam, sewaktu saya membuat kenyataan media di sini, penurunan sebanyak 3.2%. Hari ini meningkat kepada 6.8%. Saya amat berharap supaya tren penurunan ini berterusan. Yang saya sebutkan semalam bahawa pematuhan daripada rakyat kita semakin meningkat. Jadi inilah sesuatu perkara yang kita anggap menggembirakan, dan saya harap ianya akan berterusan. Dari segi sanitasi awam, ianya berterusan, dan sejak 27 Mac sehingga semalam sebanyak 371 kawasan telah pun dinyah cemar. Kita difahamkan ramai pengguna bank masih lagi menggunakan juruwang di dalam bank kerana isu ATM yang mengenakan caj sebanyak RM1 setiap kali pengeluaran wang. Oleh itu, melalui Kementerian Keuangan, kerajaan telah pun memutuskan bahawa semua institusi perbankan dan PayNet akan mengecualikan caj RM1 bagi pengeluaran wang di semua mesin ATM yang menggunakan rangkaian MAPS. Pengecualian RM1 ini akan bermula pada hari Isnin 6 April sehinggalah tamat tempoh PKP ini. Ini akan memberikan ruang dan kemudahan kepada rakyat kita supaya menggunakan ATM yang disediakan. Jadi tidak perlu berpusu-pusu ke bank untuk mengeluarkan wang, dan dalam masa yang sama juga saya menasihatkan jika tidak lagi berpusu-pusu di dalam bank, jangan pula berpusu-pusu di ATM, di mesin ATM. Jadi penjarakan sosial mesti terus dipatuhi, iaitu 1 meter seperti yang telah pun ditetapkan. Dari segi pengurusan bank ini, pihak kerajaan amat menggalakkan supaya rakyat mengamalkan penggunaan perbankan di atas talian. Dari segi pengurusan keuangan dan sebagainya, untuk memindahkan wang dan sebagainya, kalau boleh kita gunakan perbankan atas talian yang telah pun disediakan oleh pihak bank. Ramai ibu bapa yang mengadu tentang anak-anak mereka yang belajar di luar negara
dan telah pun tamat pengajian tetapi tidak boleh pulang ke negara kerana sekatan daripada negara yang berkaitan yang tidak membenarkan penerbangan keluar dan sebagainya. Pihak kerajaan telah bersetuju melalui penaja-penaja mereka seperti MARA, JPA, KPT dan Petronas biasanya yang menjadi penaja kepada pelajar-pelajar ini. Pihak kerajaan bersetuju untuk menanggung pelajar-pelajar yang masih berada di luar negeri selepas tamat pengajian yang tidak mampu untuk pulang dan tidak boleh pulang, iaitu akan membantu dari segi tempat tinggal mereka. Begitu juga dengan untuk makan minum mereka akan ditanggung oleh penaja-penaja mereka. Jadi mereka, ibu bapa tidak perlu bimbang. Ramai mengatakan anak mereka dah sepatutnya pulang, jadi keuangan mereka tidak mampu untuk membayar sewa rumah, untuk membeli makanan dan sebagainya. Maka kerajaan melalui penaja-penaja ini akan membantu mereka dari segi tempat tinggal dan juga makanan dan sebagainya. Semalam ada berita yang mengatakan pekerja Bangladesh tidak ada makanan. Jadi kerajaan kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Sesiapa saja berada di dalam negara pastinya akan dibantu. Walaupun kita telah pun bersetuju bahawa setiap kedutaan negara asing ini mesti mengambil tanggungjawab untuk memastikan rakyat mereka mendapat bantuan yang sewajarnya. Dan mereka perlu, walaupun mereka perlu melapor kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah jika terdapat warga mereka di daerah-daerah. Dan jika berada di Kuala Lumpur, mereka boleh terus menghubungi Crisis Management Center ataupun CMC di bawah kawal selia di BKL. Jadi isu yang berkaitan dengan warga asing perlu diambil tanggungjawab oleh kedutaan masing-masing dan kita akan membantu menyelaraskan apa yang mereka perlu lakukan. Pusat pengurusan kuarantin telah pun dibuka. Hari ini bermulalah kuarantin wajib bagi rakyat kita ataupun warga yang pulang daripada luar negara. Ramai yang bertanya di manakah tempatnya tersebut. Tuan-tuan boleh mencarinya di laman Susawang ataupun website AGC, alamatnya agc.gov.my. Jadi sesiapa saja yang ingin mendapatkan kepastian di mana pusat-pusat tersebut boleh melihat ataupun merujuk kepada website daripada AGC ini. Bagi penumpang-penumpang dari Sabah dan Sarawak, mereka tidak perlu untuk keluar dan masuk ke pusat kuarantin yang disediakan oleh kerajaan di Kuala Lumpur ataupun di sekitar. Mereka yang pulang daripada luar negara dengan pesawat akan turun untuk transit di KLIA dan selepas itu akan meneruskan penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Kita membenarkan walau bagaimanapun mereka akan dikuarantin di Sabah dan Sarawak. Saya difahamkan, dimaklumkan oleh mesyuarat tadi bahawa polisi yang dibuat oleh kerajaan negeri Sabah dan Sarawak, mana-mana rakyat mereka yang pulang dari luar termasuk daripada Semenanjung akan dikuarantinkan. Jadi sebab itulah kita membenarkan mereka untuk pulang bersama dengan pesawat penumpang-penumpang pesawat ke Sabah dan Sarawak kerana mereka akan dikuarantin di negeri masing-masing. Pasar malam. Pasar Ramadan. Seperti yang saya maklumkan, itu semalam ianya merupakan cadangan daripada DBKL dan bersyarat
tadi pagi ini telah pun memutuskan bahawa selagi PKP dilaksanakan, semua pasar Ramadan tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, jika PKP ini ditamatkan, maka seperti saya sebutkan bahawa pihak MKN akan menyediakan SOP selepas PKP. Kita akan menyediakan SOP post PKP ataupun selepas PKP. Maka soal yang berkaitan dengan pasar Ramadan dan sebagainya akan ditentukan selepas ini. Sama ada boleh dilaksanakan ataupun dilaksanakan dengan SOP yang tertentu. Cuma selagi PKP 2 ini diteruskan ataupun tiba-tiba ada PKP lain, pasar Ramadan tidak dibenarkan. Yang terakhir sekali ialah mengenai jarak 10 km seperti yang dikeluarkan oleh pihak peguam negara. Memang benar. Seperti kita tahu, setiap undang-undang dianya tidak boleh terlalu spesifik, terlalu detail untuk merangkumi semua individu. Jadi di dalam undang-undang ini juga dari segi general rule-nya ataupun undang-undang secara amnya bahawa pergerakan hanya boleh di sekitar 10 km, di bawah 10 km radius. Walau bagaimanapun, pihak polis diberikan budi bicara di dalam setiap kes yang berbeza. Sebagai contoh, kita membenarkan untuk membeli produk makanan. Jadi, kalau produk makanan tersebut tidak berada di dalam lingkungan 10 km, tentu saja mereka boleh keluar mencari untuk membeli makanan ataupun bahan makanan di kawasan di luar 10 km yang terhampir. Maksudnya kalau 11 km. Jadi kita masih membenarkan. Kita mengatakan bahawa interstate ataupun pergerakan antara negeri ke negeri tidak dibenarkan. Tetapi di negeri yang bersempadan, sebagai contoh, Gemas dan Segamat, ataupun Petaling Jaya di Selangor, Bangsa di Kuala Lumpur. Jadi keperluan itu ada di luar. Maksudnya untuk membeli barangan di Gemas, yang terhampir tempat dia adalah di Segamat, walaupun di dalam radius 10 km, kurang 10 km. Jadi walaupun berlaku interstate ataupun perjalanan antara negeri ke negeri, pihak polis juga diberikan kuasa budi bicara untuk mempertimbangkan isu ini. Sebab semalam kita dengar ada individu yang ingin keluar mendapatkan perubatan, tetapi oleh kerana tempatnya, hospitalnya lebih daripada 10 km, jadi mereka terpaksa membatalkan hasrat mereka ataupun tujuan mereka untuk ke hospital. Sedangkan kesihatan merupakan perkara utama yang diberikan oleh kerajaan, sehingga kita terpaksa memperkenalkan PKP kerana nak menjaga kesihatan rakyat. Jadi jika melibatkan isu kesihatan ke klinik dan sebagainya terletak lebih daripada 10 km, pihak polis juga diberikan kuasa budi bicara untuk melepaskan atau membenarkan perjalanan individu-individu atau pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi walaupun kita ada peraturan 10 km, bukan ianya mesti satu kemestian yang tidak boleh ada kelonggaran. Kita telah pun memberikan kelonggaran kepada pihak polis untuk menggunakan budi bicara. Jadi terima kasih. Sekali lagi saya menyeru kepada rakyat, patuhi semua peraturan, tinggal di dalam rumah dan patuhilah segala peraturan-peraturan yang telah pun diumumkan oleh Kementerian Kesihatan. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan? Datuk Seri, tadi Datuk Seri sebut pasal isu warga asing dan Datuk Seri mention pasal pekerja asing daripada Bangladesh.
Tapi adakah bantuan yang kerajaan akan tawarkan ni termasuk kepada pekerja asing daripada negara lain? Semua. Saya sebut tadi bahawa semua pekerja asing adalah di bawah tanggungjawab kedutaan mereka. Tak kira lah Bangladesh ke, warga Indonesia ke, warga Nepal ke, tak kira. Mereka ada kedutaan di sini, jadi mereka perlu bertanggungjawab kepada rakyat mereka. Dan kita akan membantu dari segi mungkin pengurusan pembelian makanan dan sebagainya, mungkin kita boleh lakukan untuk membantu mereka. Selain pada warga asing, Datuk Seri, berkenaan dengan refugee, apa situasi sekarang? Sama. Refugee pun sama. Kita treatment dia sama saja. Ya, kita takkan benarkan rakyat kita ataupun rakyat asing sekalipun untuk kelaparan sewaktu PKP ini dilaksanakan. Setakat ni berapa orang dah ada di pusat kuarantin? Berada di pusat kuarantin. Sebenarnya pusat kuarantin ini dah lama. Yang saya sebutkan yang kita wujudkan yang baru untuk kuarantin wajib ini baru bermula hari ini. Ya. Jadi keseluruhan pusat kuarantin itu telah pun dilaksanakan lebih awal. Jadi numbers tu kita akan dapatkan. Ya. Okay, Datuk Seri, mungkin Datuk Seri dah pernah jawab soalan ini sebelum ni. Cuma nak minta Datuk Seri jawab, ada kekeliruan bila ada individu yang keluar, dia bawa surat kebenaran majikan, tapi polis masih lagi tahan disebabkan tak ada cop daripada balai polis. Jadi nak tahu dekat sini, adakah cop daripada balai polis tu sememangnya wajib untuk dibawa bersama-sama selain daripada surat majikan tu? Sebab ada yang bila nak dapatkan surat daripada balai polis tu, ada yang OCS yang tak ada, so disuruh datang esok pagi untuk ke balai polis. Jadi dia macam merumitkan keadaan. So macam mana, Datuk Seri? Apa yang ditetapkan oleh kita adalah surat daripada majikan dan senarai nama pekerja diserahkan kepada balai polis. Itu saja yang kita tetapkan. Ya. Okay, Datuk Seri, satu persoalan berkaitan, adakah terdapat SOP untuk pihak swasta atau ejen untuk membawa pulang pelajar Malaysia kita di luar kerana ia berkaitan dengan kuarantin? Kerana kami dapat makluman bahawa ada pihak ejen yang sudah menyewa 2 pesawat khas untuk membawa pulang pelajar Malaysia di Mesir secara persendirian tanpa ada penglibatan daripada kerajaan. Dan dalam masa sama juga KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, menafikan ada kerjasama dengan ejen tersebut. So bagaimana? Sebenarnya kita mengalu-alukan sesiapa saja, ejen, syarikat swasta, sesiapa saja untuk membantu untuk membawa pulang rakyat kita dan sebagainya. Ya, tak kiralah apa saja. Tetapi walau mana pun perlu mereka mendapatkan kerjasama dengan pihak kerajaan. Mereka perlu memaklumkan kepada MKN misalnya. Mereka mesti perlu memaklumkan kepada immigration misalnya. Ya, jadi walaupun kita mengalung-alungkan semua terlibat, tetapi mesti ikut prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebab kita tak mahu nanti bila sampai ke airport ada masalah dengan immigration dan sebagainya. Jadi makluman awal itu perlu. Cuma yang saya nak tekankan di sini bahawa walaupun daripada ejen atau sebagainya, bila sampai mendarat di Malaysia, mereka akan terus dihantar ke pusat kuarantin. Ya, jadi saya harap kalau ada ejen seperti itu, tolong hubungi pihak MKN bagi kita assist diorang, bagi kita bantu ejen-ejen tersebut. Kita sudah maklum bahawasanya pelajar Malaysia di Mesir lebih daripada 12,000 orang. So adakah dengan angka tersebut pusat kuarantin kita mampu untuk menampung? Seperti yang saya sebutkan, bahawa kita menasihatkan, ya, kita tidak menyekat, tetapi kita menasihatkan pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara supaya berada terus di negara tersebut. Ya, di negara tersebut. Sebab setengah negara mempunyai prosedur yang ketat dari segi untuk keluar daripada negara tersebut. Mesir, kumpulan Mesir kita pernah bawa, iaitu melalui Brunei dan balik ke Malaysia. Jadi kita telah pun melaksanakan untuk membawa pulang pelajar daripada Mesir dan sebagainya. Ya, jadi tidak timbul isu mereka tidak boleh pulang,
Tetapi seperti saya kata lebih awal, daripada UK, daripada US yang nak balik, pelajar-pelajar, kalau di sana mungkin ada sekatan dan sebagainya, mereka mesti patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh negara masing-masing, negara tempat mereka berada. Cuma yang saya katakan tadi bahawa nasihat kita supaya stay put, kekal di negara mereka. Walaupun kalau ada yang pulang, seperti saya kata tadi, yang sampai saja mereka terus akan dibawa ke pusat kuarantin. Okey, terima kasih sekali lagi. Salam. Tak apa, tadi mesyuarat pertama jawatan kuasa kabinet mengenai menyeimbangkan antara keperluan kesihatan dan ekonomi telah pun bermesyuarat tadi, dan kita akan mengadakan mesyuarat sekali lagi pada hari Ahad, dan selepas itu mesyuarat khas kabinet akan membincangkan perkara ini. Jadi sektor-sektor mana dan sebagainya, tunggulah kita lepas pada mesyuarat kabinet hari Isnin nanti, ya. Okey.